Osman dah beritahu saya tu. Datuk, pandangan Datuk Ketua Pembangkang Perdana Menteri, apa kesan jangka panjang kerajaan dan parti? Memanglah Ketua Pembangkang ini satu jawatan yang terhormat dalam negara demokrasi. Kita di Malaysia saja yang tidak menaikkan status Ketua Pembangkang sebagai satu entiti selepas Perdana Menteri. Seolah Ketua Pembangkang ini terkeluar daripada sistem demokrasi, keluar daripada sistem untuk dihormati. Seolah Ketua Pembangkang ini bermusuhan. Sebenarnya di dalam banyak negara, Ketua Pembangkang adalah satu jawatan yang statusnya at par dengan Perdana Menteri, walaupun dia bukan Perdana Menteri. Banyak negara maju telah meningkatkan peranan Ketua Pembangkang dalam sistem demokrasi. Ada soalan, saya tengok dulu ada setiausaha parlimen, kenapa dihapuskan? Setiausaha parlimen ini sebenarnya diwujudkan pasal apa? Ini banyak orang tak tahu, biar saya terangkan. Di zaman Tun Razak, zaman Tengku dan Tun Razak, sebahagian Tun Nusin, anggota parlimen ini menduduki jawatan kuasa di dalam kementerian-kementerian. Kementerian Kesihatan ada, kementerian apa yang dipanggil jawatan kuasa parlimen, kementerian apa. Jadi kementerian itu, jawatan kuasa yang dibuat atas kehendak parlimen itu ada seorang setiausaha parlimen. Jadi setiausaha parlimen ini ia bertindak bagi pihak jawatan kuasa parlimen yang terdiri daripada ahli-ahli parlimen, kerajaan dan pembangkang termasuk menteri, iaitu untuk membincangkan isu-isu di dalam kementerian itu untuk mengurangkan ketegangan waktu parlimen bersidang. Jadi soalan-soalan untuk panaskan parlimen ini kehadap kementerian itu sebenarnya sudah diatasi dengan jawatan kuasa parlimen. Jadi sebab kita sekarang melihat parlimen sekarang satu perbahasan yang kadang-kadang ada orang kata seperti kera, monyet dan sebagainya. Dia masalahnya berlaku kerana kerajaan tak kembali kepada sistem yang pernah dibuat oleh kerajaan Malaysia zaman Tengku, zaman Tun Razak dan sebahagian zaman Tun Nusin, iaitu adakan jawatan kuasa parlimen yang dianggotai oleh parti pembangkang. Jadi apabila itu, dan jawatan separlimen ini ialah bertanggungjawab untuk merealisasikan apa-apa masalah parlimen. Jadi bagi tanyalah mereka-mereka yang pernah jadi separlimen, apakah tugas mereka dulu waktu mereka dilantik jawatan separlimen? Kerana separlimen dengan sepolitik ini sama. Separlimen juga tidak perlu mengangkat sumpah pada Yang Tuan Agong. Dia hanya pada Perdana Menteri sahaja, kerana dia mempunyai jawatan kuasa dia. Jadi tuan-tuan yang tak faham, saya dah fahamkan. Ya. Jadi apakah taraf menteri itu ia ada kelebihan? Kerana memanglah benar, dari segi protokol kadang-kadang ini bukan protokol datuk-datuk, ini protokol kerajaan. Selepas timbalan menteri, patutnya Ketua Pembangkang lah yang duduk. Ini tidak, kadang-kadang Ketua Pembangkang pun dudukkan belakang. Jadi dengan sistem bertaraf menteri ini, selepas habis menteri, maka dia akan duduk di situ selaku Ketua Pembangkang. Ataupun dia ada masanya kena didudukkan di depan. Jadi taraf menteri itu lebih merupakan protokolnya, peraturannya, untuk membolehkan dia mendapat kemudahan-kemudahan yang wajar. Kalau Ketua Pembangkang pergi ke airport, duduk check-in kawasan biasa, tak boleh gunakan bilik VIP kerana dia bukan menteri, apa jadahnya? Jadi dengan adanya jawatan berstatus menteri ini, maka Ketua Pembangkang boleh menggunakan bilik VIP di parlimen untuk menjemput kawan-kawan dia seangkatannya, iaitu ahli-ahli parlimen daripada luar negara untuk datang ke Malaysia, disambut dalam bilik VIP. Jadi jawatan itu banyak memberikan kemudahan, keselesaan kepada Ketua Pembangkang untuk menjalankan tugas.
Kerana selepas selaku Bersekutu Menteri, kemungkinan dia ada bodyguard, ada kaki tangan tambahan untuk menjalankan tugas. Jadi ini adalah satu sistem demokrasi yang baik, ya, untuk negara kita. Tok, apa hal tuju Malaysia ke 50 tahun ke depan? Adakah negara ini akan begini mengikut arus global? Negara ini kena bertindak sekarang. Jangan ingat negara yang maju China tak ada masalah perkauman macam kita. Dia pun banyak perkauman, banyak etnik, macam-macam etnik dia. Tetapi dia membina bangsa Cina dia dengan menyuruhkan klien dia ataupun etnik dia bukan utama. Dia hanya kebaikan dia ialah dia menggunakan satu bahasa, tapi kaumnya lain. Cina di utara dengan Cina di bawah tak betul, tak berapa banyak harmoni dia. Itu sebab kita tengok Uyghur ini ke, itu Cina. Cina Tibet dengan Cina dekat Beijing tak sama, lain. Tetapi mereka boleh membina kesatuan Cina yang kuat dengan ekonomi yang kuat kerana kepentingan negara. Begitu juga di Indonesia. Mereka juga banyak etnik, yang Minangkabau, yang Jawa, Sulawesi, yang Sunda, macam-macam lagi lah. Tapi mereka boleh membina, mereka akur kepada sistem itu. Jadi kerana mereka ada convention bahawa presiden itu mesti datang daripada Jawa, kerana Jawa itu kanonnya penduduk yang besar. Sejarah leluhurnya di zaman Hayam Wurud, zaman Majapahit, Sriwijaya berpusat di Jawa. Mereka membina kepimpinan yang mesti berasal dari Jawa. Tapi itu bukannya perlembagaan Indonesia, itu kepercayaan mereka, understanding mereka. Jadi orang Sumatera tahu bahawa kalau dia orang Minang nak bertanding tak boleh. Paling tinggi boleh pergi ialah naik presiden. Macam Yusuf Kala, orang Bugis. Dia tak boleh, dia tak nak bertanding presiden kerana dia Bugis. Tapi dia diangkat oleh orang untuk menjadi seorang naib presiden. Jadi tuan-tuan dan puan kena faham, kalau nak hala tuju ke 50 tahun Malaysia ni, kita buangkan perkauman kita ini. Jangan asyik melihat politik sempit, mengata DAP ni Cina, yang ini patut dikurangkan. Kita kena melihat, ucapan Tun Razak pernah menyebut masalah kita harus melihat, nanti besok malam lah saya nak cakap benda ni, terhadap cara politik berideologi ni. Kerana kita sekarang ni kena ubah kepada sistem berpolitik cara berideologi. Kita sekarang hanya bertentangan antara sekular dengan fundamentalis. Dulu di zaman darurat antara sosialis dengan kapitalis. Jadi kena dirombak benda ni, iaitu hala tuju Malaysia ini di mana garisnya. Apakah yang kita nak lakukan sekarang? Kita rakyat sekarang ini berdepan antara dua sistem, antara kapitalis dengan sosialis. Jadi kalau dua-dua ini terus tidak mendapat satu titik pertemuan dalam kata sepakat, apakah hala tuju Malaysia dalam garis politik dia, iaitu sama ada sistem kapitalis yang menekan rakyat miskin atau sistem sosialis yang akan memberikan sama rata kepada rakyat. Adakah akan merugikan orang Melayu kalau kita menerima sosialis, atau adakah Melayu untung kalau menerima sistem kapitalis? Dari itu, hala tuju negara ini mesti dilihat dari segi ideologinya. Reformasi dalam parlimen ini tak boleh dilakukan oleh parlimen. Kerajaan perlu kembali kepada referendum rakyat. Dan kalau kita mahukan sistem yang berubah, kerajaan perlu untuk memberikan cadangan untuk reform perlembagaan kita. Kerana perlembagaan kita adalah perlembagaan ciplak daripada India, daripada New Zealand, Australia, Westminster, iaitu negara-negara Commonwealth. Kita tidak dapat nak ciplak daripada negara lain. Dalam sistem demokrasi kita sekarang, mana perlembagaan itu kena dilihat balik.
tanpa mengurangkan ataupun melemahkan institusi kerajaan Melayu Beraja itu. Maknanya dalam konsep yang lain, yang mana ada yang sudah ketinggalan, yang tidak valid lagi dalam zaman 64 tahun kita merdeka ini, dibuangkan dalam perlembagaan itu. Dari itu tentulah agak tidak kemah perlembagaan kita. Asyik artikel ini dimasukkan, artikel ini ditiadakan. Lebih baik kita dalam generasi anak Melayu merdeka sekarang ni membuat perlembagaan baru. Umpamanya meletakkan Islam agama bagi persekutuan. Itu kata perlembagaan. Apakah Islam itu agama bagi persekutuan? Apa tujuan dia? Patutnya Islam adalah agama bagi persekutuan. Bagi orang Islam, ahli sunnah wal jamaah. Kita tak menyebut di dalam perlembagaan, kita berpegang kepada prinsip ahli sunnah wal jamaah. Itu sebagai contoh. Walaupun kemudian disambung dengan berbagai agama lain, boleh diamalkan, boleh dipraktiskan. Jadi inilah yang kita perlu. Saudara Muhammad Razman, kalau kita nak buat reformasi, bukan saja di dalam parlimen, tetapi perlembagaan itu sendiri. Ini cadangan saya lah. Undang-undang anti lompat parti ditiadakan, pada saya tak perlu, pindah saja perlembagaan. Maknanya orang tidak ada lagi di dalam hak untuk bertanding. Yang ada ialah parti. Parti-parti politik boleh menamakan seseorang menjadi calon pilihan raya dengan syarat dia tidak gila, dia tidak bankrupt, dia tidak didenda di mahkamah, dan sebagainya, dan naklah menjalankan tugas dia sebagai ahli parlimen dari partinya sepanjang 5 tahun. Sekiranya ia keluar dari partinya, maka tempatnya perlu dikosongkan dan parti boleh menamakan orang lain untuk menduduki kerusi parlimen dia sehingga baki tempohnya. Barulah betul, tak perlu nak buat anti-anti lompat ni, katun. Kita ni mundur ke belakang, bukan ke depan. Wahal benda itu mudah saja. Pindah saja perlembagaan dalam perkara ahli parlimen itu. Jangan apa yang saya kata tadi, yang nak balik-balik nak anti lompat. Kenapa lompat? Kerana yang jadi lompat itu kerana perlembagaan itu sendiri melonggarkan. Ya, kenapa perkara di dalam parlimen, di dalam perlembagaan terpaksa dibuat satu akta luar daripada perlembagaan? Ini tidak sepatutnya berlaku. Jadi kita pindah saja, bahawa seorang ahli parlimen hendaklah bertanding atas nama partinya, hendaklah menjalankan tugasnya selama 5 tahun, dan sekiranya ia keluar daripada parti itu, dipecat dan sebagainya, maka tempatnya kosong, parti itu bolehlah menamakan orang lain untuk menduduki kursinya itu untuk tempoh yang berbaki. Dah, apa yang susah sangat? Tak ada pening-pening kepala lah kalau saya, kan? Yang nak buat akta anti lompat-lompat, tak apa, kan? Yang salah itu kerana kita sekarang ni individu yang jadi wakil rakyat, Dewan Negeri individu. Mana ada parti yang bertanding? Parti itu simbol untuk nak bangkah, ya. Yang ni kena ubah, kena duduk balik, fikir balik lah, ya. Dia punya masalah kenseng, undi tidak percaya ni. Masalah dia pun arahan tu tidak berperlembagaan. Kerana apa? Kerana yang boleh melantik Perdana Menteri ini, itu sebab kita kena pindah perlembagaan tu balik. Iaitu apabila berlaku pilihan raya, Dewan hendaklah bersidang untuk mengangkat sumpah dan hendaklah menamakan seorang Perdana Menteri. Dan jika telah mendapat keputusan Dewan Rakyat, namanya hendaklah disebahkan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk pelantikan Perdana Menteri itu. Bukan seperti sekarang ini, pada pertimbangan tuanku, Istana Negara yang mendapat majoriti. Mana adakah SD itu majoriti? Jadi soal 100 hari ini pun sepatutnya keabsahan ini juga patut dilihat dari segi sudut perlembagaan. Kerana perlembagaan kata bahawa siapa yang menang majoriti di dalam parlimen, dia dilantik jadi Perdana Menteri. Bukannya pertimbangan kepercayaan Istana Negara. Jadi konsep yang ini kena duduk, kena bincang pelan-pelan dengan hati yang tenang.